Ini adalah di depan Masjid As-Sab'ah, yang mana sepanjang jalan ini adalah merupakan khandak yang telah digali semasa peperangan Ahzab atau peperangan Khandak yang berlaku di antara kaum muslimin yang berjumlah lebih kurang 3,000 orang dan tentera kafir berjumlah 10,000 orang. Dan kemenangan telah berpihak kepada Islam, di mana Allah telah mengutuskan angin yang kencang lalu menerbangkan segala kemah-kemah yang telah didirikan oleh kaum kufar di sebelah sana, jalan sana ya. Dan mereka telah lari. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kawasan Khandak, iaitu tempat di mana berlakunya peperangan Khandak. Khandak ni maknanya parit. Di mana peperangan ini tentera Islam telah menggali parit kawasan sini. Peperangan ini juga dikenali sebagai peperangan Ahzab, iaitu gabungan. Kerana orang-orang kafir telah bergabung dalam jumlah yang begitu banyak, iaitu gabungan tapi musyrikin Makkah, gabungan golongan Bani Ghatafan, dan juga beberapa kumpulan daripada orang-orang Yahudi Madinah. Peristiwa peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandak ini berlaku pada tahun 5 Hijrah, di mana antara punca ataupun sebab berlakunya peperangan Khandak ini adalah kerana rasa tidak puas hati Yahudi Bani Nadir, di mana kaum Bani Nadir ini telah diperangi oleh Rasulullah, berpunca daripada kesalahan mereka yang menghina dan mengaibkan perempuan muslimah di pasar. Maka dengan itu ketua mereka Hayyu bin Akhtab telah pergi berjumpa dengan musyrikin Mekah dan menghasut supaya musyrikin Mekah bergabung dengan mereka untuk memerangi orang-orang muslim di Madinah. Begitu juga mereka telah pergi berjumpa dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini penduduknya begitu ramai dan hampir menyamai penduduk kafir musyrikin Mekah. Strategi yang digunakan oleh Hayyu bin Akhtab ini berjaya dan mereka telah bergabung dan membentuk satu jumlah tentera yang besar sebanyak 10,000 orang. Apabila Rasulullah SAW mendapat berita tentang strategi ataupun tentang gabungan tentera kafir ini untuk menyerang Mekah, maka Rasulullah telah bermesyuarat dan telah menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya digalikan parit sepanjang perjalanan ini ya. Dekat jalan ni, depannya ada jalan, lebih kurang dikatakan 6 km parit. Mengambil masa lebih kurang dalam masa 6 hari. Kemudian tentera Islam telah membuat 7 kubu. Yang pertama, yang di atas sana itu dipanggil Masjid Fatah. Ini adalah kubu Rasulullah bersama beberapa orang tentera Islam. Yang kedua, kubu Salman Al-Farisi. Yang ketiga, kubu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat, atas sana ya, macam taman tu, itu kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ada 3 kubu lagi di belakang ini yang telah diruntuhkan, iaitu kubu Abu Bakar Siddiq, kedua Fatimah, dan ketiganya Osman bin Affan. Kepungan yang dilakukan oleh tentera musyrikin Mekah dan juga gabungan mereka selama 45 hari. Tentera Islam cuma berjumlah 3,000 orang sahaja. Kemudian Nabi telah berunding dengan golongan Ghatafan, di mana meminta golongan Ghatafan ini pulang ke Mekah, dan Nabi bersetuju untuk memberikan 1/3 daripada hasil kurma Madinah kepada mereka pada tiap-tiap tahun. Tetapi golongan Ansar
tidak bersetuju dengan carangan Nabi. Lalu mereka menyatakan bahawa kami di zaman kafir dulu tidak pernah memberi pun walaupun sebiji kurma kepada ratapan ini kecuali dibeli. Tapi sekarang kami telah memeluk Islam dan kami tak setuju untuk memberikan percuma kepada golongan ratapan. Yang kedua, semasa kepungan ini juga kita dapati lima kuda yang tentera kafir musyrikin Makkah telah berjaya melintasi parit yang dibina oleh tentera Islam. Maka mereka telah mencabar orang Islam untuk beradu tenaga seorang demi seorang, termasuklah yang tentera Islamnya dipimpin oleh Sayyidina Ali berperang dengan Al-Wadud dan kekalahan pada Al-Wadud ini, dan orang mereka begitu dahsyat. Pada malam terakhir, malam yang ke-45, seorang pembesar Quraisy yang bernama Naim telah secara senyap-senyap berjumpa dengan Rasulullah dan memeluk Islam. Dan seterusnya Naim ini meminta dengan Rasulullah supaya membenarkannya membuat khilaf untuk memecah belahkan tentera Ahzab ini. Jadi Rasulullah benarkan dan Naim ini telah pergi berjumpa dengan, pertamanya mula-mula dia pergi jumpa dengan Quraizah, iaitu Yahudi Bani Quraizah, dan menyatakan kepada golongan Yahudi Bani Quraizah ni bahawa sesungguhnya kamu bila kafir musyrikin Mekah balik ke Mekah, kamu akan berseorangan di sini dan akan diperangi oleh tentera Islam. Maka dengan itu terlebih baiklah kamu meminta 10 orang pembesar musyrikin Mekah bergabung bersama kamu sebagai cagarannya. Begitu juga Naim ini pergi kepada golongan Ghatafan dan menyatakan perkara yang sama. Maka seterusnya Naim pergi kepada musyrikin Mekah dan menyatakan bahawa Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah telah belot, di mana dia telah menginsafi kesalahannya dan bersetuju untuk bergabung dengan Rasulullah, dan sebagai kemaafannya Rasulullah minta 10 orang daripada pembesar Quraisy untuk diserahkan kepada tentera Islam. Strategi yang digunakan oleh Naim ini telah berjaya memecah belahkan golongan Quraisy, yang menyebabkan mereka menjadi huru-hara dan bertindak untuk pulang ke Mekah. Dan pada malam terakhir itu jugalah Allah telah menurunkan ribut yang menerbangkan ke semua kemah-kemah yang didirikan oleh tentera kafir Quraisy dan juga gabungan mereka, dan sehinggalah mereka terus melarikan diri dan tentera Islam telah selamat di sini. Kemudian Rasulullah telah pulang ke rumahnya, tetapi telah didatangi oleh Jibril mengatakan bahawa peperangan belum tamat, iaitu Bani Quraizah perlu diperangi. Maka tentera Islam telah pergi ke perkampungan Bani Quraizah dan mengepung perkampungan mereka selama 25 hari. Seterusnya Bani Quraizah telah menyerah dan lelaki di antara mereka telah dibunuh dan juga perempuan dijadikan hamba. Maka dengan itu berakhirlah peristiwa peperangan Ahzab yang dimenangi oleh tentera Islam. Sekian. Pemandangan daripada Masjid Fatah bagi keseluruhan Masjid As-Sab'ah, tempat berlakunya peperangan Khandaq. Masjid yang besar itu adalah merupakan masjid yang dibina semula. Di belakangnya adalah Jabal Silah yang termasyhur, yang berkait rapat dengan peperangan Khandaq. Sekarang kita berada di hadapan Masjid Bani Haram. Peristiwa bersejarah yang berlaku di sini iaitu ada kaitan dengan peperangan Khandaq, di mana dalam peperangan Khandaq pada satu masa atau ketika semasa penggalian parit ada satu batu besar yang tidak boleh dipecahkan oleh tentera Islam. Kemudian mereka meminta pertolongan daripada Rasulullah. Lalu ketika mana Rasulullah turun untuk menemui batu tersebut, maka Nabi terselak bajunya, maka nampaklah batu yang bergantungan di perut Nabi. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat perkara ini dan timbul dalam hati dia untuk menolong Nabi, iaitu memberi makan kepada Nabi. Beliau telah meminta izin dengan Rasulullah
untuk balik ke rumahnya, dan inilah sebenarnya tapak rumah Jabir bin Abdullah. Dia balik ke sini dan memberitahu isterinya perkara yang terjadi. Maka isterinya mengatakan bahawa kita tidak ada makanan kecuali ada beberapa keping gandum sahaja dengan seekor anak kibas. Lalu Jabir menyuruh menyembelih kibas tersebut dan menyuruh isterinya menyediakan makanan untuk beberapa orang tentera Islam bersama Rasulullah. Apabila makanan tersebut selesai, Jabir pun pergi berjumpa dengan Rasulullah dan memberitahu bahawa Rasulullah, iaitu supaya Rasulullah datang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat sahaja sebab ada sedikit makanan untuk pengalas perut. Jadi Rasulullah bila mendengar jemputan daripada Jabir ini, Rasulullah telah menyeru kepada semua tentera Islam yang berada pada ketika itu, Jabir menjemput kita makan. Maka lebih kurang dalam 1,000 orang semuanya datang menuju ke rumah Rasulullah. Jadi Jabir telah berlari ke rumahnya dan memberitahu isterinya perkara yang sebenar. Jadi isteri pun jadi kelang kabut lah. Kemudian isterinya bertanya, ada tak apa-apa pesanan daripada Rasulullah? Rasulullah kata jangan angkat periuk daripada dapur kecuali apabila beliau baginda telah sampai ke rumah mereka. Bila sampai di sini, Rasulullah lah yang menyedukkan makanan tersebut ke dalam mangkuk ataupun bekas, di mana mereka masuk 10 orang. Sehinggalah 1,000 orang semuanya kekenyangan dan masih ada lagi berbaki pada masa itu makanan berkat doa Rasulullah dan juga roti untuk diagihkan kepada tuan rumah dan penduduk yang sekitar kampung ini. Jadi itulah dia mukjizat yang berlaku. Dia tapak rumah Jabir ini lalu didirikan masjid, dan di sini jugalah dikatakan Rasulullah sering solat semasa peperangan Khandaq. Sekian, terima kasih. Kita sekarang berada di Gua Sajadah. Gua Sajadah ni berada di penghujung Jabal Silah. Di dalam gua ini Rasulullah sering datang ke sini dan berada lama di sini untuk bersendirian, dan Nabi telah sujud lama di sini untuk memohon kepada Allah SWT akan kemenangan. Jadi Muaz bin Jabir pernah datang ke sini mencari Rasulullah, dan dia temui Rasulullah sedang bersujud lama. Dan kemudian Rasulullah memberitahu Jabir bahawa malaikat Jibril AS telah datang kepadanya menyatakan bahawa Allah tidak akan menyusahkan Nabi Muhammad kerana masyarakatnya. Itu masyarakat kafir Quraisy sering menentang Rasulullah, dan maksudnya akan tiba satu masa kemenangan bagi pihak Islam. Sekian.